Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Muhtar. Nombor matrik B0820103992. Nama ahli kumpulan Nur Izzati Balkis binti Abdul Manan, Nur Nadia binti Azhar, Siti Maisarah binti Zulkifli, Najihah binti Muhammad Zari dan Nur Amirah binti Zakaria. Tajuk pembentangan kami adalah pembangunan ekonomi dari perspektif orang asli di Malaysia. Seterusnya. Saya Nur Amirah binti Zakaria dan saya akan membentangkan tentang bab penalam. Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik atau melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Projek inovasi sosial adalah pembangunan inovasi yang berteraskan ekonomi. Kebanyakan kajian dilakukan bertujuan untuk memahami keperluan dan proses dan kesan inovasi teknologi dalam pembangunan dan pertemuan kajian inovasi yang menyumbang kepada pembangunan bandar daripada peningkatan ekonomi masyarakat. Objektif kami dalam inovasi sosial ini adalah untuk membantu masyarakat orang asli dalam bidang kemahiran, iaitu dalam bidang jahitan. Masyarakat orang asli kurang diberi pendedahan berkaitan dengan bidang kemahiran yang mungkin dapat membantu mereka menaik tarafkan ekonomi hidup mereka. Objektif seterusnya adalah untuk membantu masyarakat orang asli menjana pendapatan sendiri daripada kemahiran menjahit yang dipelajari. Juga dapat membantu mereka membina perniagaan sendiri. Seterusnya saya serahkan kepada Balkis. Okey, saya Nur Izzati Balkis binti Abdul Manan dan saya akan membentangkan penyataan masalah. Yang pertama adalah ekonomi masyarakat orang asli sedikit ketinggalan berbanding kaum bumiputera. Hal ini kerana kedudukan tempat tinggal yang berada di kawasan pendalaman menjadi antara faktor utama dalam hal tersebut. Kedudukan tempat tinggal masyarakat orang asli sedikit sebanyak mempengaruhi sumber pendapatan dan keterangan ekonomi mereka kerana mereka jauh untuk ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah tahap pendidikan bagi masyarakat orang asli juga jauh ketinggalan dari yang lain. Seperti yang sedia maklum, tahap pendidikan bagi masyarakat orang asli juga jauh ketinggalan dari yang lain. Ini tidak bermaksud masyarakat orang asli tiada yang berpendidikan tinggi. Ada, cuma bilangannya masih terlalu sedikit. Hal ini berlaku ekoran dari sikap tiada kesedaran terhadap kepentingan pendidikan itu sendiri. Sikap ibu bapa masyarakat orang asli yang tidak berminat dengan pendidikan juga menyebabkan anak-anak mereka bebas sama ada mahu hadir ke sekolah atau tidak. Yang ketiga adalah program pembangunan ekonomi dari perspektif orang asli di Malaysia. Ini diadakan adalah bagi membantu masyarakat orang asli dari sudut ekonomi dalam bidang jahitan. Masyarakat orang asli ini akan diberi pembelajaran dari awal sampai akhir dan akan digunakan sijil pengiktirafan apabila telah menghabiskan pelajaran. Sijil itu dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih menarik lagi, mana-mana masyarakat orang asli yang mempunyai kemahiran menjahit akan ditawarkan untuk menjadi tenaga pengajar dan akan diberikan bayaran. Seterusnya saya pas kepada ahli seterusnya. Saya Nurana binti Azhar, cadangan idea inovasi sosial. Sijil pengiktirafan yang diberikan kepada mereka yang menyertai. Okey. Sijil pengiktirafan yang diberikan kepada mereka ianya dapat memberikan kepercayaan kepada sektor perkilangan jahitan untuk mengambil masyarakat orang asli sebagai pekerja. Yang seterusnya kerjasama pihak pengurusan kilang pakaian. Ia dapat memberikan pekerjaan kepada kalangan orang asli dan juga pihak kilang jahitan akan menyediakan tempat tinggal sekiranya kilang yang mereka bekerja itu berada berjauhan dari kediaman orang asli. Dan seterusnya, kita akan melaksanakan program-program yang memberi manfaat kepada orang asli. Contohnya, orang asli akan bertanding dalam negara maupun di luar negara supaya dapat memberikan idea-idea yang mereka impikan. So, kita akan memberikan mereka satu perkara yang lain untuk mereka inovasikan jahitan mereka. Dan saya akan serahkan kepada seterus presenter. Okay, saya Rafiqah binti Muhtar. Saya akan teruskan cadangan idea dan inovasi sosial ini. Antaranya membantu membeli pakaian atau menggunakan khidmat mereka. Contoh, kita
perlu menyokong mereka yang dalam melibatkan ini untuk teruskan mereka berkhidmat dalam industri ni. Contoh beli pakaian diorang yang diorang jahit and menggunakan khidmat mereka dalam urusan majlis-majlis besar seperti ataupun pertunjukan pakaian yang besar. So mereka akan menunjukkan bakat-bakat mereka di situ. Yang seterusnya melibatkan mereka dalam kursus-kursus yang dapat belajar dengan lebih mendalam dan profesional. So apabila mereka mengendalikan diri dalam kursus-kursus yang boleh melanjutkan pembelajaran dalam bidang jahitan, tidak semestinya bidang jahitan saja, mereka juga perlu profesional dalam setiap pekerjaan dan kemudian membuka peluang kepada mereka yang ingin mencuburi dalam keusahawanan. So dalam bidang bidang jahitan ni tak semestinya mereka perlu sahaja menjahit, mereka juga boleh membuka butik untuk diorang juga boleh buka butik, gedung-gedung besar pakaian atas usaha mereka sendiri. Kemudian mendedahkan kepada mereka perihal perniagaan dalam lebih mendalam. So dalam keusahawanan mereka tidak semestinya dalam menjahit tu diorang perlu membuka butik. So diorang juga seperti yang presenter sebelum ni telah berkata, mencuburi dalam pertandingan luar dalam negara. So mereka boleh membuat perniagaan antara dalam dan luar negara selain daripada memasuki pertandingan. So diorang boleh mencari pendapatan di luar negara juga. Okey. Seterusnya pembaharuan antara originality yang boleh cadangkan telah dikaji terlebih dahulu dalam kemahiran tanaman dan ternakan. Dan yang lebih memihak kepada kerjaya golongan lelaki, manakala golongan wanita hanya menguruskan rumah. Namun dengan adanya program ini, terutama golongan wanita juga dapat membantu bagi meningkatkan ekonomi keluarga. Bahkan pada era globalisasi ini, golongan wanita juga turut melakukan pekerjaan lelaki seperti menanam dan menternak haiwan yang untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Maka program yang diadakan ini dapat membantu meringankan beban wanita kerana pekerjaan yang berat tidak bersesuaian untuk golongan wanita. Pada waktu yang sama, program yang dianjurkan ini bukan sahaja dapat menstabilkan ekonomi, malah dapat memberi manfaat kepada orang yang lain seperti jika seseorang sudah melakukan pekerjaan tersebut, mereka juga dapat membuka perusahaan sendiri ataupun butik atau gedung-gedung yang lain. Terima kasih. Seterusnya. Saya Siti Maisarah, saya akan bentangkan tentang perbincangan. Pertama, pembangunan adalah satu proses perubahan dan transformasi yang dirangka dan melibatkan masyarakat serta pihak berkepentingan. Dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, politik, sosial dan manusia di samping memelihara kehidupan budaya dan sosial serta mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Seterusnya, komuniti atau kumpulan sasar yang terlibat dalam projek ini ialah, seperti kita tahu, ialah golongan orang asli. Matlamat utama kursus ini dianjurkan adalah untuk membantu golongan orang asli mengubah persepsi terhadap kehidupan seperti peningkatan taraf hidup dan meningkatkan kesedaran terhadap golongan orang asli di Malaysia untuk menaik tarafkan kehidupan mereka. Oleh kerana pembangunan sosial menjadikan insan sebagai fokus perubahan. Melalui program yang dijalankan, pelbagai impak idea inovasi yang akan diperolehi oleh masyarakat orang asli. Antara impak idea inovasi ini ialah perubahan perspektif terhadap pemikiran, iaitu dengan adanya aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak, golongan orang asli ini didedahkan dengan perkara-perkara yang baharu dan mampu menarik minat mereka untuk turut serta dalam aktiviti yang diadakan. Selain itu, impak kepada masyarakat orang asli ini juga melalui projek ini ialah dapat membuka peluang lebih meluas kepada golongan orang asli bagi mengembangkan kemahiran yang dimiliki, seperti kemahiran jahitan tersebut. Seterusnya ialah dengan menyertai program ini juga, masyarakat orang asli akan mendapatkan sijil pengiktirafan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang jahitan dan juga lain-lain.
kesimpulan yang dapat dibuat melalui program ini ialah dengan adanya program latihan dalam bidang jahitan bagi masyarakat orang asli mampu membantu masyarakat orang asli mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sedia ada. Okey, pembentang seterusnya. Saya Najah binti Mazari akan membentangkan penutup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi orang asli agar masyarakat orang asli mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Projek ini berfokuskan dalam bidang jahitan dan ianya membuka peluang khususnya kepada kaum wanita. Pandangan negatif terhadap golongan wanita sebagai golongan yang tidak mampu untuk membangunkan diri dan komuniti mereka sendiri perlu ditepis. Selain itu, meningkatkan ekonomi orang asli agar masyarakat orang asli mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Menerusi pembangunan ini juga misalnya memberi impak kepada transformasi sosioekonomi mereka melalui aktiviti menjahit. Hal ini penting bagi menggalakkan identiti mereka sebagai orang asli lebih maju ke hadapan di samping memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Program ini memberikan pendedahan mengenai bidang jahitan bermula dari asas jahitan hingga ke peringkat profesional. Ianya mungkin memberikan kemahiran yang baharu kepada sesetengah orang dan mungkin juga meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Akhirnya, pandangan masyarakat orang asli terhadap masyarakat luar juga lebih terbuka kerana mempunyai kepercayaan dan kesefahaman antara satu sama lain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.